Apa? Sini. Okey, Abang Brian. Oh, lighting on point kat sini. Okey. Okey, 1 2 3 cheese. 1 2 3 cheese. Gitu cantik. Kau kenapa ni 1 2 3 cheese, 1 2 3 cheese ni? Tak apalah. Kita kan dah ada dekat dalam ni dapur rasa. Dia biarlah vibe 1 2 3 cheese sikit sebab kempen kita kan bersama dengan Anchor. Sebab itulah 1 2 3 cheese. Dan kita akan masak menggunakan Anchor slice cheese hari ni. Tapi kan Abang Brian, kita mestilah nak bagi yang terbaik untuk anak-anak dan juga ahli keluarga kita. Dan pastinya bila kita bercakap berkenaan dengan produk tenusu, kita nak bagi produk tenusu yang ada vitamin yang hebat, kalsium dan juga protein yang hebat. Betul. Tapi macam mana cara untuk kita memastikan bahawa produk tenusu tersebut adalah yang berkualiti dan sesuai untuk kita hidangkan? Kalau kita mencari produk tenusu, kita kena cari dia punya asas. Asas dia adalah apa? Susu lembu. So kita kena pastikan susu lembu ini yang berkualiti dan yang pentingnya semula jadi. Okey, yang saya suka pasal Anchor ni, dia dibuat daripada susu daripada lembu-lembu daripada New Zealand. Baik. Yang mana memang diorang bangga dengan kualiti susu daripada New Zealand ni. Sebab itulah hashtag dia, hashtag susu New Zealand. Sebab saya rasakan macam lembu-lembu yang berada dekat New Zealand tu, dia makan rumput-rumput semua yang segar-segar, lepas tu yang berkualiti tinggi. Sebab itulah dia punya lembu-lembu gems-gems. Ya, gems-gems. Dan hasilnya susu yang memang kaya dengan macam anda kata tadi, kalsium lah, protein lah, ya. So yang ini digunakan oleh Anchor untuk hasilkan dia punya Anchor slice cheese. Baik. Yang mana boleh dimakan macam tu sahaja, dengan roti pun okey, ataupun boleh gunakan dalam masakan kita. Yang mana kita nak gunakan hari ini untuk sediakan 2 jenis resepi. Baik. Apa dia? Chef Abang Brian, silakan. Kita nak buat macaroni and cheese dengan sambal tempe kat dalam. Okey. Dan juga kita nak buat berbola salmon yang berkeju Anchor. Ya Allah, sedapnya. Saya baru dengar sahaja resepi. Nama tersebut pun saya dah rasa excited. Apatah lagi kalau kita nak menggunakan produk daripada jenama Anchor ni. Cheese ni selalunya orang yang fikir pasal resepi Mak Saleh je. Macam mac and cheese. Tapi kita nak sesuaikan dengan cita rasa kita. Baik. Ni kita panggil sebagai fusion. Fusion. Kita rasa macam slice cheese antarabangsa punya resepi. Ya, gitu. Okey, Chef Abang Brian. Mungkin kita boleh mulakan dengan resepi kita yang pertama, iaitu mac and cheese with sambal tempe. Yes. Apakah di antara bahan-bahan yang kita akan gunakan? Okey, so kita nak sediakan sambal dia dulu. Baik. So of course kita kena permulakan dengan kau kena buat kerja sendiri. Baik. Okey, saya basuh tangan dulu boleh? Basuh tangan. Lepas tu kita akan potong tomato ni. Okey. Potong dadu. Nak potong dadu. Janji dadu lah. Tak payah nak perfect sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan apa, Chef. Kadang-kadang kan macam orang ingatkan Fiza Frizi ni tak kerti masak. Dia ada 3 anak, mestilah kerti masak. Tapi macam mana nak potong dadu Alah, aku potong cube je lah. Aku potong. Boleh? Boleh lah. Potonglah macam di slices slices lah. Lepas tu setengahkan dia. Setengahkan lagi? Tak. Setengah maksudnya macam tu. Sini. Macam tu. Macam kita masang pedas. Okey. So, yang ini dia style tempe dia adalah style yang macam sambal lado sikit lah. Lagi. Lepas tu je. Lepas tu kau masukkan dalam kita punya ni, kuali. Baik. Masuk sekarang? Masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik ini adalah untuk membebaskan dia punya gula-gula semula jadi. Okey. Itu dia. Kita punya bawang-bawang dah mula untuk lembut dah. Tomato pun dah macam hancur dah. So kita tutupkan api dia. So kita biarkan ke tepi biar dia sejuk sebentar. Sambil-sambil tu kita nak buat cheese sauce dia. So mac and cheese, dia punya sos putih ataupun bechamel sauce dia selalunya dia buat gunakan krim dan susu dan juga pemekat dia yang dinamakan roux. Okey, apakah itu roux? Kita belajar sekarang. Cikgu Brian dah masuk sesi dah. So yang ni kita ambil kuali yang dalam sikit. Baik. Okey, sebab dia berkuah kan. Yang ini bahan-bahannya kita gunakan? Kita akan gunakan Anchor Unsalted Butter. Okey, nampak tu. Pure New Zealand Butter. Betul. So, kita ambil lebih kurang setengah cawan ataupun lebih kurang 120 gram. Ataupun lebih kurang setengah daripada kita punya blok ni. Kita masukkan dan kita cairkan dia. Biar dia betul-betul semua cair, barulah kita masukkan tepung semua sekaligus dan kita akan kacaukan dia. I tak tahu macam mana nak bagi tahu anda semua sebab saya seorang yang memang baking, yang memang masak dengan mentega. So, mentega tu bila ianya dibuat daripada susu yang tak elok sangat, bila korang panaskan dia akan bau tengik. Kat sini dia bau macam susu. Manis. Sedap. I know you cannot smell at home. Okey, so yang ni kita masuk sekaligus, kau kena kacau. Okey. Tanpa berhenti. Baik. Kau pegang. Nak marah Abang Brian. Siap tau, kita dekat dapur rasa ni dah lah jarang-jarang kena marah dengan Chef Abang Brian. So lepas ni kita akan masukkan Anchor
full cream milk. Baik. Okey, lebih kurang 1,5 cawan. Proses ini bila kita masak tepung dengan mentega tu, berapa lama nak masak? Nombor 1, kita masak sampai bau tepung tu hilang. Bila benda tu dah hilang, bolehlah kita ke step yang seterusnya. Dan juga yang penting kat sini adalah juga bila kita masakkan kita punya tepung tu, pastikan api ala sederhana. Baik. Jangan terlalu panas. Pastikan warna dia tak bertukar. Baik. Okey, warna dia kena kekuningan macam tu. Jadi tak adalah kita punya mentega tu jadi hangus ke apa ya? Ya. Yeah. And also sambil-sambil kita borak pasal Anchor Pure Butter daripada New Zealand ni, ianya adalah 100% butter. Maksudnya apa yang saya nak sarankan kepada anda semua kat luar sana di Malaysia, anda mungkin jumpa di pasar raya, mungkin ada macam mentega yang sangat-sangat murah. Baik. Kenapa dia sangat-sangat murah? Dia bukan mentega asli, dia adalah lepas susu ataupun campuran margarin ataupun minyak sayuran dengan susu. Baik. Yang ini daripada Anchor adalah 100% pure butter. Banyak sebenarnya saya belajar dekat dalam dapur rasa ni tahu dengan Chef Evan Bryan. Untung, terima kasih nanti panggil saya lagi. Terima kasih. Apa tu? Pitching untuk job seterusnya. Ha-ha. Apa tu? Bau lah. Sedap dah. Bau tepung tak? Macam mana nak bau tepung? Sedap je. Ada. Dia kalau macam hidung chef ni lain dengan hidung pengacara. Okey, ini adalah lebih kurang dalam? Lebih kurang 1 cawan. Kau kena kacau. Oh, kena kacau. Baik. Kalau tak nanti dia bergumpal. Oh. Nampak tu? Oh, macam ni, macam ni. Nampak tu? Dia dah memekat kan? Dah bergumpal dah. Oh, cepat, kena laju. Okey, so kita akan menggunakan Anchor cooking cream ini, okey, untuk buat dia punya sos, untuk dia punya kuah tu lagi pekat-pekat. Satu kotak ni lebih kurang 200 ml, kita gunakan lebih kurang 2,5 kotak macam tu. Baik. 3,5 kotak, sorry, 3,5 kotak. Baik. Okey, kalau macam untuk 3,5 kotak tu, berapa orang boleh makan hidangan kita ni sebenarnya? Jadi ni dia akan hasilkan makaroni semua macam ni. Terpunyalah keluarga anda. Lagi Kalau banyak saya, makan. Kalau saya 10 orang boleh makan ni. Tapi setengah-setengah orang macam 5 hingga 8 orang. Baik. Ya Allah sedapnya. Okey, Chef Evan Bryan, macam mana kita nak tahu bahawa kuah mac and cheese kita ni dah settle ataupun dah sempurna? Dah masak, kita tengok dia cukup pekat. Dia cukup pekat, dia cukup likat macam tu. Maksudnya dah masak. So, kita nak lengkapkan kita punya cheese sauce ini dengan Anchor Slice Cheese. Okey, yang mana didatangkan dalam 2 jenis paket. Baik. Paket besar ataupun paket kecil. Paket besar ni ada 24 keping, so kita ambil setengah saja ataupun bersamaan dengan satu paket kecil, 12 slices. Jadi kita masukkan satu persatu lah. Ya, apa yang saya suka tentang slice cheese ini, setiap satu cheese-nya diasingkan dan dipackkan secara asing. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau anda beli di pasaran, selalunya diorang letak kertas je antara dua-dua. Kalau yang murah-murah. So masalah dengan tu, kalau dia cair, tiba-tiba dia melekat semua. Awak nak kacau ke awak nak potong? Tolong saya potong. Saya boleh potong lah kot. So, kita keluarkan dia punya plastik. Okey. Untuk semua kepingan cheese kat dalam tu. Okey, jadi saya potongkan ke macam ni? Boleh? Bolehlah. Ingatkan potong dengan pisau, tapi Alah, memang macam tu pun kalau kita dekat rumah. Tak ada jumit. Lambatlah kalau cari pisau dan sebagainya. Okey, cara kita kerja ya kat kitchen, kita buat satu task yang kita buat one thing at a time. So kalau kita buka semua. So yang ini kalau betul-betul korang nak tahu teknikalnya, yang awak ada dalam ni adalah dinamakan bechamel sauce. So bechamel sauce is basically kuah krim ataupun susu yang dipekatkan dengan roux. Okay, bila kita tambahkan keju, dia akan jadi sos mornay. We have here satu paket kecil ataupun 12 slices of our Anchor cheese slice. Okay. Kita just potongkan dia secara kasar dan kita masukkan dalam kita punya campuran sos bechamel. Bechamel. Untuk menjadi mornay. Yes, nampak tak korang belajar sesuatu ya? So, just masukkan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan you can actually do this off the heat sebab dia selalunya cukup panas. Okay, dah kena. Dah? Dah main. Tak, Chef Evan Bryan sebenarnya dia sangat-sangat particular tau. Kalau boleh semua benda dia nak buat sendiri. Kalau tak ada kehadiran saya dekat sini pun tak apa kot. Betul Tak ada. Kena ada pizza ya. Allah sedapnya bau dia. Okay, so keju tu mula untuk cair dan di sini juga kita dapat tahu keju itu adalah satu yang berkualiti tinggi sebab anda tidak lihat lapisan minyak yang separate. Kalau slice cheese yang lain kat luar sana, kadang-kadang dia ada campuran minyak-minyak sayuran juga. Sebenarnya warna keju yang sebenar ataupun slice cheese yang sebenar ataupun susu New Zealand yang sebenar, susu asli adalah warna susu warna apa?
Warna susu. Warna Warna putih. kan? So dia kalau dia kekuningan sebab dia ada proses fermentasi dan sebagainya, Baik. dia akan kekuningan sedikit saja. Dia tak akan menjadi oren lah, warna-warna yang berbeza. So kita kisarkan campuran kita punya cili, tomato dan juga bawang-bawang kita. Sambal. Aduh, terasa panas. Okey. Tapi kenapa dia punya warna macam lain sikit Aisyah? Sebab Sebab letak ada tomato. Baik. Dia tanya, dia jawab. So kita masukkan semualah. Masukkan semua ni. Lepas tu kacau. Lepas tu pastikan kita letak perasa-perasa kita. Kita letakkan garam, Secukup rasa. secukup rasa. Baik. Gula pun sedikit, sama. secubit je. Lepas tu Lada lada hitam. hitam sedikit je, secubit, dua cubit. Okey, dah. Kita punya sambal tu dah dicampur sebati. Kita masukkan tempe. Kita masukkan makaroni yang kita dah masak dah. Okey, so makaroni saya nasihatkan anda masakkan dia ikut arahan paket. So contohnya kalau arahan paket tu dia kata 12 minit untuk masak sepenuhnya, you tolak 2 minit. Baik. Sebab kita nak masak lagi makaroni ni. Gaul. Gaul, bukan campur, gaul. Gaul. Yes. Astagfirullahalazim. Yes. Ada beza ya gaul dengan gaul. campur. Oh ya Allah. Bukan sama ke? Tak, yang ni kaup. So this is already dah campur elok dah. Tak, awak semua yang tengah menyaksikan Dapur Rasa sekarang ni, korang semua mesti geram, mesti rasa dengki. Sebab apa? Tak boleh bau. Kecuali awak semua cuba resepi mac and cheese bersama dengan sambal tempe. Betul. Yang dikongsikan oleh Chef Abang Brian. Saya tak tipu. Saya yang ada dekat sini pun dah tak sabar-sabar dah untuk try dekat rumah. Tapi yang ini saya akan bawa balik sikit lah kan. Sebab banyak sangat ni. Kita tak boleh membazir. Saya masak untuk sekampung hari ni ya. Baik. Dah settle, kita nak letakkan dalam kita punya loyang. Baik. So you just want to fill it. So kita gunakan slice cheese daripada Anchor sekali lagi. Berapa keping? Lebih kurang 12 keping. Jadi sekurang-kurangnya untuk resepi ni kita akan menggunakan lebih kurang dalam satu paket besar. Kita letak dua layer. Wah, betul macam ni. Kau letaklah sebaris kau ni pun. Tadi kata nak cantik. Cantiklah. Tak apa, kita boleh gerakkan dia. Chef, ya, nanti bila masuk dekat dalam kita punya microwave ataupun kita punya oven pun, dia akan cair juga. Tak akan nampak sebarisnya. Dia akan nampak sebab I akan cairkan. Sebab itulah I letak dua lapisan. Okey? Lapisan yang bawah tu dia akan betul-betul cair. Lapisan atas tu tetap akan nampak segi empat yang cantik ni. Masya Abang Brian macam ni. Dia macam okay. Cantik ke? Cantik betul. Ke kau nak buat pattern? Kau buat pattern lah. Buat pattern lah. Nanti buat pattern. Takut. Buatlah pattern. Pattern Macam tu. Lepas tu yang ni kat sini. Tak, awak semua kalau mungkinlah boleh zoom sekarang ni kamera, pattern apa yang dicakapkan pun saya tak tahu. Kita hanya menurut arahan. Yang penting kita menggunakan Anchor #Susu New Zealand. Yes. Iaitu kita punya jangan slice cheese. Astaga. Chef Abang Brian. Chef Abang Brian lah buat. Saya tolong bukakan je. Kau buka. Nampak tu? Astagfirullah. Ni juga yang I perasan tentang Anchor slice cheese ni. Bila kita buka-bukakan dia tak terus pecah-pecah. Ataupun nombor macam satu. tak tercarik ke lepas ataupun tu nombor dua, dia punya plastik senang nak buka. Ada setengah-setengah tu plastik tu macam dia melekat-lekat, dia akan robek-robek dan sebagainya. Okey, so yang ni dah siap dah. Kita akan just wipe the sides. Lepas tu kita boleh masukkan dalam oven. Okey, suhu untuk kita gunakan dekat kita punya oven adalah berapa darjah Celsius? Kita boleh letakkan 180 darjah Celsius untuk lebih kurang 25 hingga 30 minit. Baik. Ataupun kalau tak ada masa 200 Aku cakap apa tadi? Tadi 180 untuk 25 minit. hingga 30 minit. Baik. Kalau tak ada masa 200 untuk lebih kurang 15 hingga 20 minit. Baik. Dia bergantung kepada suhu lah. Kepada kuantiti yang kau masak lah. Dan juga availability. Baik, silakan chef. Patutnya kita kena tukar kita punya 1, 2, 3 cheese ni kepada 1, 2, 3 cheese. Cili ke apa Brian? Okey, so kita letakkan dia api atas bawah lebih kurang 30 minit. Okey, lepas tu tunggu je lah. Sambil-sambil tu kita boleh buat hidangan yang kedua. Saya nak tanya, ada di antara oven kita nak kena panas atas bawah ke sekali dengan yang kipas tu ke macam mana? Okey, so yang ini guna atas bawah cukup. Baik. Okey, kenapa atas bawah? Sebab kita nak panaskan betul-betul atas dan bawah. Baik.
Tapi dekat bahagian tengah tu masih lagi lembab. Kalau kita gunakan api atas je dia akan mula panas dari atas. So what happen is atas tu akan menjadi perang sebelum bawah tu masak. Baik. Bawah pula masakan adalah daripada bawah. So atas dia tak cukup perang. So bila atas bawah dia akan masak dengan sekata. Baik. Dengan sempurna. Dengan sempurna. Dah ke Abang Brian? Ni dia dah siap dah. Kita punya mac and cheese dengan sambal tempe. Okey. Abang, rajin abang. Biasalah. Kita kan mak-mak. Silakan. Okey, so ini dah siap dah. Kita punya anchor slice cheese dah dicairkan dan dia punya permukaan keperangan, keemasan gitu kan. Baik. Lepas tu kita nak hiaskan dengan cili-cili sikit. Baik. Dengan daun ketumbar sikit. Ni boleh saya main tabur je lah Yes, tabur mengikut kreativiti anda. Ni satu sikit. Macam ni sebab bila tak habislah, chef. Saya lapar ni. Cuba potong, chef. Kita akan potong sebentar je lagi. Kita nak masak satu lagi hidangan. Oh. Kita makan ya. Baik, tak boleh potong sekarang lah Belum lagi. Lama chef ni menghias pun. Silakan. Ada negative space. Negative space. Kita penuhi dengan positif hanya dekat dapur rasa. Dan kita akan ke hidangan seterusnya yang merupakan kita punya berbola salmon dengan keju anchor. Alright, so sekarang ni kita dah bersedia dah untuk dapur rasa #susu New Zealand dengan menu yang seterusnya iaitu berbola salmon bersama dengan keju anchor. Yang mana kita gunakan anchor slice cheese. First and foremost, apa yang kita kena buat adalah kita nak kena masak nasi dia. Nasi sushi dia adalah short grain rice macam ni. Baik. Yang dia punya texture adalah lembut dan melekit. Dia macam kalau pulut kahwin dengan nasi biasa. Dia okey, lepas tu macam mana pula dengan dia punya kuantiti air? Adakah kuantiti air perlu sama? Ratio dia adalah 2 cawan. Tak ada. 2 cawan nasi, tak pakai jari. 2 cawan beras kepada 2 cawan air. Itu saja. So yang ini untuk sedapkan dia kita akan gunakan sedikit cuka dan juga gula. Kalau kita tak gunakan cuka dengan gula, selalunya orang akan gunakan arak Jepun lah. Baik. Tapi kita nak masak cara halal lah. Baik. Kita bagi rasa dia lebih kurang je gula dengan cuka. Macam tu. Mungkinlah ada di antara penonton dapur rasa ni, dia orang tak reti nak ada rasa yang macam masam-masam seperti rasa cuka tu. Mungkinkah akan ada cecair lain yang mungkin kita boleh gantikan dekat dalam resepi ni? Oh, lemon. Limau. Baik. Kita masukkan saja dia punya beras yang dah dicuci. Okey. So lepas tu kita letakkan gula. Okey. Dan juga sedikit cuka dan kita letakkan sukatan air tersebut. Baik, lebih kurang dalam agak-agak je lah. 2 cawan. 1. Penuh tak? Penuh. Tak penuh tu. Sikit lagi, tambah sikit lagi. Kau guna ni adalah selalunya untuk nasi biasa kan? Baik. Nasi biasa is 1 to 1.5. Baik, So tapi dia lebih sebab sikit. ini Yang ni short grain. kurang sikit. Baik. 1:1. Faham Kita tak? terima jawapan daripada Chef Abang Brian. Gunakan fungsi yang biasa untuk masak nasi. Baik. Okey, lepas tu kita kena keluarkan dia dan sejukkan dia sebelum kita ke proses yang seterusnya. Untuk tumis, sekali lagi kita punya unsalted butter daripada Anchor. Okey. yang menggunakan susu lembu New Zealand. Mentega kita letak lebih kurang 2 sudu besar. Baik, agak-agaklah ni. Okey, agak-agak sebab yang ni tumis-tumis je. Tips saya kalau anda menumis menggunakan mentega, anda juga boleh tambahkan lebih kurang 1 sudu besar minyak. Campuran minyak dengan mentega, dia akan lebih perlahan hangit. Baik. Jadi kalau mungkinlah kita nak pastikan bahawa tak cepat hangit pun, api kita pun kena sederhana besar lah kan. Tak ada bunyi, saya suka bunyi yang macam tak perlu. Tak payah. Sebab kita nak gentle punya tumisan yang perlahan-lahan supaya dia punya dia punya onion tu caramelize dengan secara perlahan. Sedapnya. Okay. So kita masukkan lada benggala juga. Baik. Sambil-sambil tu saya akan mula untuk cari-carikan kita punya salmon. Salmon tu dia ada banyak part of salmon. Betul. Ataupun dia punya bahagian. Okay. Apakah di antara bahagian yang sesuai untuk resepi kita pada hari ini? Yang ini tak perlu anda guna. Selalunya yang dibezakan adalah belly dia saja. Sebab belly dia adalah sangat-sangat berlemak. Okey, perut dia. Yang lain tu lebih kurang sama saja. You just buy yang tak perlu nak mahal sangat. Ya, fillet dia, lepas tu korang masak je. Lepas tu kita ambil isi dia pun. Isi dia je. Baik. Okey, yang mana kita akan cari-carikan. Okey, so just hancurkan saja.
Apa guna yang kita punya ni? Oh, yang tu kulit dia. So kita asingkan kulit dia, selalunya orang akan buang. Baik. Okey, tapi yang tu kita boleh masukkan dalam oven, kita bakarkan lebih kurang 5 hingga 8 minit. Letak sedikit minyak, dia akan jadi crispy. Baik. Okey, boleh dijadikan hiasan ataupun boleh dijadikan elemen yang rangkuplah kepada hidangan kita. Baik. Okey. Rata-rata penonton kita masih lagi kurang mahir berkenaan dengan penggunaan produk-produk daripada Anchor ni. Okey. Sebab bila cakap pasal produk Anchor, yang mereka tahu mungkin adalah diorang punya slice cheese dan Okey. mereka tahu berkenaan dengan diorang punya butter saja. Tapi banyak lagi produk Anchor yang kita ada dekat pasaran. Betul. Antaranya kita ada cream, lepas Kita tu ada susu dia, susu kita UHT. ada whipping cream, cooking cream. Betul. Okay. So yang ni I letakkan sedikit seaweed. Okay. Dia macam ala onigiri macam tu lah. Betul. Kalau macam tadi fusion antara mac and cheese bersama dengan sambal Masak tempe. Melayu. Tapi yang ini adalah Masak Jepun campur dengan Western. Mak Saleh macam tu. Kan? Lepas tu kita masukkan dalam ni. Kita masukkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Chef Brian. Sekarang ni kita masukkan nasi. Yeah. Saya nak tolonglah. Saya ambil glove juga. Biar nampak berguna sikit. Fiza Fizi ada dekat dalam dapur rasa ni. Macam Chef sendiri, mungkin Chef boleh bagi tahu pendapat lah berkenaan dengan penggunaan produk Anchor ni. Lagi-lagi untuk Anchor slice cheese dekat dalam masakan kita. Okay, so yang ini kan sebenarnya slice cheese ni selalunya orang beli just untuk makan macam tu. Untuk makan dengan roti ke, kan makan macam tu je. Tapi sebenarnya dia boleh ditambahkan kepada hidangan-hidangan lain untuk jadikan hidangan itu lagi berkrim gitu. Lagi sedap. Lagi sedap, lagi berkrim. Jadi pilihan yang tepatlah Betul. untuk anda semua. Lagi-lagi kalau mungkin nak mendapatkan produk daripada Anchor Betul. yang sesuai untuk dinikmati oleh kanak-kanak ataupun orang dewasa ataupun tak kisah apa sahaja peringkat umur anda, masih lagi anda boleh menikmati hidangan dengan penuh hebat. Betul. Okey, awak boleh ambil cheese tu. Okey, berapa slice? Slice cheese Anchor. Okey. Okey, kita ambil satu tu, kita akan bulat-bulatkan dia. Kita buat macam berbola. So yang ini kita akan gumpakan dia macam tu. Nampak? Masa saya kecil dulu, saya akan buat macam ni, lepas tu saya akan makan. Okey, Chef. Apa kata Chef yang gumpakan, saya tolong bukakan. Okey, letak je kat sini. Kita lah. Oh! Okay, lepas tu dia akan keluar. Okay, so you just take this. Okey. And then you flatten it. Okay, lepas tu kita letak kejunya kat tengah-tengah. Okey. Lepas tu kita balutkan dia macam tu. Saya selalunya kan, Kau guna ingat tangan je berbola kan? tu kan, kita just letak je dekat atas tangan, lepas tu kita buatlah kan. Itu yang paling mudah. Kau Betul boleh tak? je buat macam tu. Kau buatlah. So anyways, kita dah buatlah satu bulat macam ni kan. So kita letak je macam tu. Okay. Dan kemudian kita akan bakar. Lepas tu, kita akan ambil satu lagi keping keju. Baik. Anchor slice cheese ni. Baik. Dan kemudian kita akan letakkan dekat atas dia. Yes, and then kita akan cairkan dia dalam kita punya oven. Baik. So dah siap dah. Kita hanya perlu masukkan dalam oven untuk cairkan keju dia sedikit. Untuk lebih kurang 8-10 minit macam tu. Baik, dengan dia punya darjah Celsius? 180 darjah Celsius. 180 darjah Celsius. Baik. Okey. Silakan. Okey, untuk sos dia senang Baik. sahaja. Baik. Kita buat wasabi dengan mayonis. Baik. So senang saja. Ambil sedikit wasabi dan juga mayonis. Kita akan gaul-gaulkan dia saja. Contohlah kan macam Chef Brian. Malaslah Chef nak letak mayonis dengan wasabi ni dekat bahagian atas tu. Kalau kita makan macam tu saja boleh tak? Boleh je. So yang ni nak tambah je lah rasa Jepun dia sikit kan macam Baik. tu. Tapi kalau yang paling budak-budak suka dengan orang kita suka, mayonis campur dengan sos cili. Tu je. Lepas tu kita drizzle atas. Kita letak sesame seed. Dah settle. Siap Macam dah. tu, siap dah. Okey. Okey, so yang ni kau pegang. Macam tu. Inilah, mak-mak sebenarnya kan malas betul lah guna-guna piping bag ni. Ni nak buat cantik je. Kalau malas kat rumah kau cedok je lah satu sudu. Lepas tu? Lepas tu dah lah. Kita tunggu yang tu cair. Lepas tu kita hias sikit. Tu je. Tabur-taburkan dengan seaweed. Okey. So yang ni, you cuba potongkan dia. Mungkin kita potong. Dia suruh kita potongkan. Lepas tu Lala dia potong sendiri. Okay, potong macam tu ke? Macam tu. Saya dah agak okay. dah yang Okay, Chef akan macam suruh tu. saya buat macam tu. Macam tu. Okay. Menduga betul lah Chef Brian ni. Jangan makan dulu. Kalau tak cukup macam mana? Okey, kita letak macam tu. Okey, contoh. Oh, cantik, cantik. Ini kita panggil dia sebagai art. Boleh betul ke?
Betul lah, kau kena cucuk. Ah, Wow. So, actually antara sebab saya guna Anchor sebab dia adalah satu produk yang berkualiti, hasil dan bau hidangan memang akan menjadi cantik dan dia tak terlalu mahal. Baik. Kalau dibandingkan dengan produk yang sama kualiti di luar sana, ya, yang menggunakan susu daripada New Zealand, Baik. harga dia actually is quite affordable. Ini adalah Fonterra Trusted Goodness made in New Zealand. Okey, jadi kalau mungkin korang tercari-cari, susu semula jadi 100% daripada susu lembu New Zealand yang mereka diternak. Maksudnya lembu-lembu tu diternak dan diberi makan dengan rumput padang yang cukup berkualiti tinggi, yang dijaga rapi, lepas tu pula yang diternak dengan begitu teratur sekali, boleh dapatkan produk daripada Anchor. So dari segi kita punya dari Hiasan. segi hiasan kita, dari segi Alah, penggunaan. Chef, nanti masuk dekat dalam perut macam tu juga, Chef. Tapi kalau kau hidang macam ni, mak mertua guarantee happy. Itu yang kita nak dengar. Lagi-lagi pula bila mak mertua tengok korang pakai produk daripada Anchor, lagi mak mertua korang jatuh hati. Okay, so inilah kita punya hasil hari ini, berbola salmon dengan keju Anchor. Siap. 1, 2, 3. Cheese. Okay guys, so yang inilah hasil kita hari ini menggunakan Anchor Slice Cheese, mac and cheese dengan sambal tempe dan juga berbola salmon keju Anchor. Betul. Jadi sekarang ini kita akan cuba edisi dapur rasa. Sebelum tu 1, 2, 3. Cheese! Okey, kita akan mulakan dengan mac and cheese bersama dengan sambal tempe terlebih dahulu. Oh my! Mesti kan penonton dapur rasa tak sabar-sabar untuk menyaksikan dan juga menikmati resepi yang telah dikongsikan oleh Abang Brian. Wow. Look at that. Memang love. Lala, bahagian atas dia, bahagian tengah, bahagian bawah. Okey, Kita bismillahirrahmanirrahim. rasa ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. It's so creamy. Dia punya pedas, memang potong dia punya kelemakan dia, lemak-lemak, pedas-pedas. Awesome. Sedap. Cameraman jangan sangat tertelah idea kat situ. Alright. Okay, satu lagi. Kita nak cuba berbola Nasi salmon dengan keju Anchor. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tertelan-telan Aliu sedap ni. Dia macam kalau kita bayangkan baked rice. Dia macam tu lah. Kepada anda semua yang memang sukakan dengan resepi yang telah pun dikongsikan oleh Chef Abang Brian, jangan lupa untuk follow dan juga like social media kami melalui majalah Rasa. Dan kemudian anda akan masih lagi bertemankan saya, tetapi... Bukan saya. Kita akan tukar selera sikit. Chef lain Baik. pula. Kita akan bersama dengan Chef Zam Akmal untuk episod yang seterusnya. Sekian saja daripada saya, Fiza Frizi. Saya Abang Brian. 1, 2, 3, cheers! Cheers!